الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita sambung lagi insya-Allah berkenaan dengan persiapan haji tu. Kita sentuh berkenaan dengan persiapan pergi haji. Perkara yang pertama yang kita kena tak lupa ialah sunat kita bermesyuarat dengan orang yang boleh kita percaya dari segi agamanya ataupun pengalaman dia ataupun ilmunya. Dan kita ingat, oh haji ni benda fardu, tak payah dah nak mesyuarat. Tak. Dia sunat kita bermesyuarat dengan orang yang ada, yang bagus agamanya, pengalaman sama sekali dalam membuatkan mengerjakan haji ni, kan? Dan orang yang diminta supaya memberi nasihat itu memang menjadi kewajipan dia supaya memberi nasihat. Macam dalam agama ni, kita minta nasihat daripada orang, sunat kita minta. Tapi orang yang minta nasihat daripada kita tu, bagi pihak kita wajib kita bagi nasihat pada dia. Dia sebab kemungkinan dia perlukan nasihat pada masa itu. Kita hari ni kita tak bagi benda ni, apa-apa nasihat lah kan, sepatah pun cukup dah. Ada setengah orang minta nasihat, ulama kata ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sudah. Habis, dia pun pergi. Tak ada itu nasihat. Mana suka orang apa saja nasihat kita kena bagi. Kan? Kalau kita nak cerita panjang lah kan. Tapi kita ni, kita memang kita kena latih. Kita kena, kalau orang minta nasihat tu kita dengar, bila kita bagi nasihat. Kadang-kadang dia macam-macam lah, dia nak luahkan dia punya masalah dia sebagainya, kita dengar je lah yang kita bagi nasihat dia, kan? Jadi kat dalam memberi nasihat ini, kita kena bebaskan diri kita daripada nasihat mengikut hawa nafsu kita. Tak. Ini nasihat yang betul lah kan, jauh daripada manfaat dunia dan sebagainya. Ini nasihat yang betul. Baik, itu yang pertama. Sebab anda ni banyak kita sebut secara ringkas lah, kan, buat malam ni dengan adab-adab ini saja. Yang kedua, sunat kita istikharah. Kalau kita kira haji ni fardu, tak payah dia istikharah, tak. Sunat orang yang nak buat haji, sunat dia istikharah. Istikharah bukan nak mengerjakan haji. Istikharah untuk cari masa yang tepat untuk melakukan haji. Mungkin tahun ni mungkin sesuai ke, tak sesuai ke, kalau tidak azam, istikharah lah, kan. Bukan untuk maknanya haji itu sendiri, tetapi nak beritahu mudah-mudahan tahun ini tahun yang baik untuk buat haji, sesuai untuk buat haji, dan mudah-mudahan haji itu menjadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istikharah macam biasalah, sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Bacalah rakaat pertama kuliah, rakaat kedua baca qul huwallah, kan, sebab pada Fatihah semua tu. Kemudian dia ada doa dia lah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت أعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك فيه وإن كنت اللهم وإن كنت تعلم أن شر لي في ديني ودنيانا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي فاصرف عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث kana summa raddini bih. Itu doa yang masyhur dalam doa istikharah. Masyhur sangat doa ni. Cuma gantikannya, hak yang tepat perkara itu ganti dengan ibadat haji. Itu saja. Ya Allah, sesungguhnya aku istikharah kepada Engkau, ya Allah. Dengan aku istikharah maksudnya aku minta pilihan kepada Engkau, ya Allah, dengan ilmu Engkau, dan aku minta Engkau dengan kudrah Engkau, dan aku mohon dengan kudrah Engkau, dan aku mohon daripada kurniaan Engkau yang besar. Sesungguhnya Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui pemergian aku ni kepada haji, ini tempat yang pentingnya. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui pemergian aku pada haji ni, pada tahun ini baik bagiku, untuk agama, untuk dunia, untuk kehidupan aku dan urusan kesudahanku, baik segera ataupun akan datang, maka takdirkanlah haji itu untukku pada tahun ini, dan mudahkanlah haji itu untukku pada hari ini, dan berilah keberkatan padaku untuk haji pada tahun ini. Dan seandainya kau mengetahui bahawa haji itu tidak baik
bagiku untuk duniaku untuk pada tahun inilah. Dari segi agama, kehidupan dan kesudahnya, sama ada segera ataupun akan datang, maka palingkanlah haji itu daripadaku dan palingkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah untuk aku yang lebih baik daripadanya di mana-mana saja, bila masa saja, dan kemudian redhakanlah aku dengannya. Itu doa istikharah yang biasalah kan. Baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, lepas pada Fatihah, rakaat kedua baca qul huwallah kan. Jangan diikutlah, tak payahlah cabut undi ke apa ke, ada setengah orang lepas istikharah dia letak kertas bos jadah tu dua, satu raik satu pangkah, tengok tarik mana. Kalau dapat yang raik tu pergi, yang pangkah tu tak boleh pergi. Tak payah macam tu. Tak payah begitu. Kalau kena pangkah selalu macam mana? Kan? Tak payah macam tu. Caranya ialah kena ikut hati, kecenderungan hati. Bahkan setengah orang sampai mimpi. Setengah orang yang bagus lagi kalau dia istikharah sampai dia bermimpi. Terutama sekali kalau hal-hal yang melibatkan besar, hal-hal perkahwinan biasanya, kalau kita istikharah boleh jadi mimpi. Mimpi. Maknanya mimpi Allah Ta'ala mudahkan. Mimpi dan mimpi itu kita dah berkahwin dengan dia. Itu beraturan. Itu dah angkat nikah dah. Maknanya ialah tu petunjuk-petunjuk. Kalau gelap je tak ada apa, tak nampak, tu tak lagi lah tu. Baiklah, yang ketiga ialah yang paling penting sekali ni ialah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga kena bersihkan diri supaya haji ni majlis mabrur, bertaubat kepada Allah SWT, sungguh-sungguh berazam supaya taubat daripada semua dosa lah. Semua dosa termasuk dosa kecil. Setengah orang walaupun dosa kecil ni, ulama mengatakan taubat ni wajib. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa taubat wajib dan semua dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tidak ada khilaf tu. Bukan dosa besar saja wajib taubat, dosa kecil tak payah taubat, tak. Dosa ni, taubat ni wajib daripada semua dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Cuma ulama yang ringan sikit tempat dosa kecil itu sebab dosa kecil banyak isyarat hadis ataupun ayat Quran boleh terhapus dengan amalan. Itu saja. Mana kalau kita sembahyang, dosa kecil itu padam. Bila kita sembahyang jemaah, bila ambil wudu, bila baca doa, dosa-dosa kecil terhapus. Tapi yalah, kita tak boleh nak rasa tak apalah, dosa kecil tak apa. Ambil sembahyang dah habis. Tak boleh macam tu. Sebab semua perkara-perkara dosa ni, alhamdulillah lah. Maknanya kita kena ingat bahawa dengan siapa kita berdosa. Jangan kita pandang dosa tu kecil besar. Bila kita buat dosa kecil, dosa tu ni sebab kecil tu, bukan benda tu kecil, tak. Kecil tu untuk mudah faham supaya dosa kecil tu maksudnya terampun dengan amalan. Dosa besar memang dia tak padam dengan amalan-amalan tu saja, dia kena taubat baru. Kalau kita sembahyang saja ni saja dengan tak taubat, dosa besar tak terampun. Illa man rahimah rabbulah, kecuali orang yang Allah Ta'ala kehendaki, mungkin dengan apa-apa kelebihan dia Allah Ta'ala ampun, itu pulanglah pada Allah. Dan dia kena usaha supaya bila dia taubat ni, dia kena usaha untuk keluarkan diri dia. Maknanya kalau maksudnya termasuk dalam kategori taubat juga, dia kena ingat kalau ada orang amanahkan apa-apa sebelum pergi haji ni, kembalikan. Kalau orang ada sebelum ni ada amanahkan simpan barang ke apa, sebelum pergi haji ni, kembalikan barang tersebut. Saya nak pergi haji ni, ambillah barang yang awak simpan ni kepada saya, ambil balik. Kalau dia pernah rasa macam tersilap dengan orang dan sebagainya, bagus minta supaya halalkan dan sebagainya. Mintalah kalau halalkan, kalau ada saya tersilap, kalau dia tak jelas kan. Kalau dia rasa macam ada hutang, ada perkara yang dia mungkin ada perlu tinggalkan pesanan apa-apa, bagus dia tulis wasiat dia kan. Dan dia bagusnya dalam wasiat ni ada saksi kan. Dan dia kena juga termasuk dalam perkara taubat juga, dia kena tinggalkan nafkah kepada orang yang wajib dia memberi nafkah sehinggalah sampai masa dia balik kan. Dan kalau dia ada hutang-hutang yang telah sampai masa untuk bayar, dia kena bayar. Sebelum pergi haji dia kena bayar dulu. Dan kalau ada hutang yang belum sampai masa, kena tinggalkan setakat mana. Kalau dia nak tinggal ke 2 bulan, dia kena tinggalkan sewa rumah 2 bulan, dia kena tinggalkan nafkah untuk anak isteri selama 2 bulan, dia kena tinggalkan bayaran-bayaran kenderaan dan sebagainya untuk 2 bulan. Dia kena tinggalkan semualah tu. Itu dia panggil yang mesti kena ada tu. Kan? Dia kena ingatlah perkara tersebut.
Mana dosa ni bertaubat. Sebagaimana kita maklum dia ada 3 syarat. Yang pertama, taubat ni menyesal. Yang pertama, asas taubat sebenarnya menyesal. Paling penting sekali sehingga Rasulullah sebut taubat tu an-nadmu. Taubat tu ialah menyesal. Jadi sebab itu ulama, ada setengah ulama mengharapkan sangat, mudah-mudahan walaupun ada 3 lagi syarat, 2 lagi syarat kan. Tetapi mudah-mudahan kalau orang tu istighfar, katakan dia orang muda-muda kan buat dosa maksiat, dia istighfar je, dia tak taubat, dia istighfar, astagfirullah kan. Tapi dalam masa yang sama dah hati dia ada menyesal betul, mudah-mudahan itu pun dikira taubat. Mudah-mudahan kan. Jadi Nabi tahu taubat syarat yang pertama menyesal, yang kedua mana berazam sungguh-sungguh untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Lepas pada menyesal, yang kedua, aku tak nak buat dah. Aku tak nak buat dah, aku tak akan kembali lagi dah kepada dosa tersebut. Taubat, menyesal sungguh-sungguh, berazam sungguh-sungguh untuk tidak mahu kembali pada dosa tersebut kan. Dan meninggalkan perbuatan dosa itulah. Yang keduanya, yang ketiganya ialah meninggalkan perbuatan. Menyesal, dia khususnya menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, dosa tersebut. Yang satu lagi ialah berazam sungguh-sungguh untuk tidak kembali. Itu kalau dosa berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, 3 syarat tu ditambah lagi dengan 1 lagi syarat. Jadi 4 syarat. Itulah raddul mazalim. Kena kembali balik segala perkara kezaliman yang kita buat dengan dia. Kalau kita curi barang dia, kena hantar balik. Rompak barang dia, kena hantar balik kan. Kalau kita ada buat anaknya pada dia, buat apa-apa, kena minta maaf, kena halalkan. Kalau dia kata, kamu pernah tumbuk aku, mari sini nak tumbuk balik. Biar dia lah. Kena serahkan dia. Dia tumbuk-tumbuk lah. Tak maaf macam mana. Dan dia nak tumbuk. Tapi kena taubat lah kan. Jangan dia nak tumbuk, tumbuk lah. Kita pun buka silap kita. Dia kan, dia tempiaran lagi lah dia. Tak boleh, itu dipanggil tak serah diri. Tak, kalau dia nak nak tumbuk apa pun, biarkan dia. Walaupun kita guru silap ke, kita biarlah kat dia. Serah diri pada dia kan. Nak tumbuk ke apa ke kan. Kemudian yang keempat ialah irda'ul walidain. Kalau kita masih ada ibu bapa, minta redha. Minta redha ni dia selalu kita minta kalau nak bersafar, kita minta redha daripada ibu bapa kita kan. Ataupun kalau tak ada ibu bapa pun, siapa yang kita kena khidmat dengan dia lah kan. Siapa yang kita kena khidmat dengan dia, kita minta redha lah kan. Kalau isteri kena minta redha daripada suami kan. Minta redha dengan kaum kerabat dia kan. Jadi sebab kalau ibu bapa ni, kalau dia tak bagi pun, kena tengok dulu. Kalau haji tu haji fardu dan kita tengok apa nama ni, kalau memang haji tu haji pertama kali dan memang itu peluang kita dah mampu, itu tak apalah, pergilah haji. Tapi kalau dia haji, dia dilarang kita dia pergi haji, itu haji yang kedua, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Itu hak kita terhadap ibu bapa tu. Dan isteri dia lain sikit. Isteri kena minta redha dengan suami. Kalau suami tak redha, tak boleh pergi. Walaupun haji itu haji Islam. Walaupun haji pertama. Haji Islam lah kita panggil, haji pertama. Tak. Ikut kau yang Azhar, dia kena minta pada redha suami lah. Sebab haji itu benda yang boleh bertangguh. Hak suami segera. Dia kena tengoklah kepada suami tu, tengok kan. Baik. Yang kelima yang dia kena pastikan, yang kelima ialah perkara untuk dapatkan haji mabrur ni, dia kena pastikan perbelanjaannya halal kan. Bersih daripada syubhah kan. Kalau orang dulu-dulu kalau dapat tanah pusaka, dia jual tanah pusaka. Dia kira haji tu, dia kira tanah tu memang duit tu duit bersih kan.
Yang tak ada benda apa lah. Syubhat tak ada apa. Ini. Jadi kalau ada syubhat, kena jauhkan. Duit syubhat ni kena jauhkan. Yang mabrur kena jauh daripada diterima kalau ada duit yang tidak bersih. Ya, duit yang tidak bersih. Jadi kena pastikan. Tetapi walau bagaimanapun, kalau dibuat juga dengan harta syubhat atau harta haram tadi, haji dia tertunai. Kewajipan haji itu tertunai. Tapi gitulah, sekadar tertunai lah. Ini kewajipan haji itu tertunai lah dengan harta syubhat yang dikeluarkan. Tapi nak dapat haji mabrur tak ada lah. Kan? Ni tengoklah. Baik. Perkara yang keenam yang dikena usahakan ialah dia kena, kalau dia ada kawan-kawan, biasanya tak tahulah, kalau jaranglah orang pergi haji seorang-seorang gitu. Tapi kalau pergi haji biasanya ada kawan-kawan, sunat dia ialah kalau perbelanjaan tu dia lebihkan sikit daripada keperluan dia. Kan, kalau keperluan dia 10,000, bawa 11,000 ke 12,000 ke. Untuk apa dia? Untuk ikram lah. Kan? Mana tahu ada kawan-kawan kita yang sama dengan kita yang kekurangan dan sebagainya, kita ikram lah dia. Kita sekali-sekali kita tolong dia dan sebagainya, kan. Sebab Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah kamu daripada harta-harta yang baik yang kamu usahakan dan daripada hasil bumi yang kami keluarkan untuk kamu. Jangan untuk belanja itu kamu mencari khabith, mencari, orang panggil duit shilling lah, dia panggil. Jangan kamu sengaja mencari duit-duit yang kecil. Duit-duit yang kecil untuk kamu infak. Kalau tengok saja orang tak ada tangan untuk minta sedekah, tengok dulu duit 5 sen ke, sekopang ke, bagi. Lampau kan. Bagilah mana RM1, kan, bagilah. Itu dia. Baik. Yang ketujuhnya ialah kita, tapi ini lebih kepada nafkah di sini, lebih kepada orang kawan-kawan yang sama dengan kita lah, yang datang dalam perjalanan sama dengan kita, kita bagilah. Yang ketujuh, kita kena usahakan kalau boleh sunat kita tidak tawar-menawar dalam masa membeli. Sunat. Dalam masa di Mekah, Madinah ni, kemuliaan tanah haram tu menyebabkan sunat bagi kita tak tawar-menawar. Kalau kita setuju, beli. Kalau tak beli, sudah tinggal. Nak tawar-menawar tak ada. Sunatnya jangan tawar-menawar. Ya, kita punya Maulana kita, Sa'id Ahmad Khan, terkenal lah di Madinah ni. Sa'id Ahmad Khan Pakistan padahal, tapi dia wakafkan diri, seolah-olah wakafkan lah. Duduk di Madinah, buat kerja dakwah di Madinah, tanggungjawab di Madinah. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Tapi dia punya ajik orang Ta'ala bagi, dia bagi keluarkan duit. Dia pakai tak tengok dah bagi. Dah sudah. Duit. Nak bagi duit balik tu RM1 tak ada. Dah sudahlah. Dia pakai genap gitu je. Kalau RM15 dia pakai habis. Ini tak ada lah. Tapi Allah Ta'ala bagi, orang minta dengan dia. Macam adil selalu duit dalam dia tu. Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia pakai ambil ya. Betul sabar orang Arab dia pun murah. Tapi dia kata, dia orang Arab pun malu dengan dia. Orang Arab memang pemurah, orang Arab ni. Memang pemurah sungguh. Allah bagi kat dia. Murah sungguh. Jadi kena ingatlah. Jadi kalau boleh, tinggalkanlah. Kalau kita biasa mahal, dah sudah jangan beli. Kalau kita semua beli. Kalau tak nak, jangan nak tawar nak apa lagi. Kamu ni apalah orang Arab. Allahu Akbar. Kalau kata orang cerita habis lah. Kamu tak ingat ke ni Nabi dekat ni? Jual mahal-mahal. Astagfirullah. Itu lagi lah kan. Tak salah itu macam tu lagi lah. Dia memang dia takut. Kita kata macam tu, dia takut dia ambil balik duit kamu. Dia takut memang dia tak ambil. Kalau kita sebut kamu dekat Nabi ni, kamu jual mama, ambil balik duit. Dia takut, memang dia takut. Dan kalau di Madinah memang dia takut sangat sebab Nabi situ. Dan memang mereka terasa Nabi hadir tu, memang akhlak mereka memang bagus semua Madinah. Pergi ke Mekah baru terasa kasar sikit kan. Terasalah kasar. Orang Mekah ni kasar, terasa. Tapi di Madinah tak. Madinah memang kalau dia tengok kita ambil, kita bagi duit, kita macam tak perhati, dia kata ambil baliklah duit kamu. Nak main barang sini. Dia takut kan. Dia takut dia ambil duit dan kita tak redha. Jadi tu dia awal. Tak jual lah. Jadi dah nampak dia nampak macam kita tak puas hati. Kita macam dia macam rasa kita
Mungkin dia ingat kita ingat dia jual mahal. Jadi kita macam ambil barang tu macam tak senyum ke tak apa kan. Ambil balik. Saya kena, jadi kita tak payahlah. Maknanya kalau dia tanya, sudah. Kalau kita rasa nak beli, jangan tak tawa-tawa, tak payah. Itu khusus di inilah, di Mekah Madinah je lah. Kalau pergi ke Jeddah apa tak apa tu. Kalau pergi ke Madinah ni, Mekah Madinah ni, jangan. Jeddah Haram tawa melawak ni jangan. Di Jeddah tu lain cerita lah. Baik. Yang ke-8, kalau boleh kita kena ada bekalan sendiri dan jangan berkongsi. Kalau boleh jangan kita harapkanlah kan. Kita harapkan bekalan orang, jangan tak. Kita biar cukup. Bekalan kita tu biar cukup. Jangan kita harapkan, memanglah tak nafikan memang kalau kita pergi ke, bila dah sampai ke sana, sabil ni memang banyak sangat. Sabil, dia panggil sabil. Orang kaya-kaya turun bagi. Dia bukan lagi dah bagi setangan tu. Kalau tuan-tuan tengok setiap hari di Mina tu, yang dengan terak tu, satu terak sehari. Air ke apa ke semua satu terak. Memang dia kena habiskan. Memang dia akan datangkan yang lain tak. Kalau tak habiskan apa, memang dia. Setiap hari tu, satu terak ni orang kaya-kaya semua. Orang kaya-kaya tu turun bagi infak. Sabil-sabil tu semua daripada orang kaya yang bagi infak. Setiap hari. Ada restoran free food. Restoran free, makan free, boleh kan. Tapi kena beratur teruk, banyak lah kan. Tapi nak beritahu kalau nak boleh. Tapi nak beritahu, walaupun sekadar sekalipun, jangan mengharapkan begitu. Jangan dah hati kita ada harapan. Bawa lah bekal. Jangan, kalau boleh kita jangan kongsian. Itu sebab itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Sebab apa yang jadi sunat macam tu? Sebab itu jalan yang lebih selamat. Itu jalan yang lebih selamat. Baik. Yang ke-9, kita berusahalah cari, ni yang ke-9 ni berkaitan dengan kalau zaman dahulu lah kan. Kita kena cari kenderaan yang bagus. Zaman sekarang ni memang kenderaan bagus sungguh lah. Tak payah sediakan duit sajalah. InsyaAllah lah kenderaan tu kan. Kuat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang pergi haji dengan bas ke, kalau dengan kapal ke, kalau daripada Mesir tu kan, jangan kerana nak murah, Allah Akbar, naik kapal apa? Ada satu kapal tu saya tak payah sebut lah. Ada kami pergi dari Mesir naik kapal. Tapi janganlah kerana nak murah. Tapi kalau tak mampu, itu cerita lain lah. Sebab ada kawan kita nak pergi haji tapi tak mampu ambil yang murah. Tapi kapal tu tengah laut, ombak tu air masuk dalam. Setiap kali air masuk, dia orang kena buang lah. Berusaha cepat-cepat buang. Dia masuk lagi cepat. Sampai macam tu sekali. Tapi murah lah. Memang murah tu. Tapi saya biarlah tak pun. Murah pun kalau sampai dah tenggelam macam tu. Baik dosa. Jadi kita tak payahlah. Saya ambil kapal Salam pula, kapal yang besar. Tapi tu pun beberapa tahun lepas kapal Salam tenggelam. Saya ingat orang Mesir ramai meninggal. Kapal Salam besar tu. Ni karang. Dan ramai yang tu. Tapi kita lah nak beritahu suka-sukanya. Kita ambil lah ikhtiar kita yang sebab boleh. Tapi yang lebih penting kita ingat, lebih daripada kapal ke apa ke, doa, tawajuh pada Allah Ta'ala, doa pada Allah Ta'ala kan, bergantung pada Allah. Itu nombor satu sekali kan. Itu dan apa nama ni, dalam walaupun kita kata kenderaan kena bagus dan tu sebagainya, tapi dalam perkara hal-hal makanan, pakaian dan sebagainya, bagusnya kita cari makanan, pakaian yang paling murah sekali. Maksudnya kita tawaduk. Memang hai'ah orang yang buat haji ni kusuk masal. Janganlah sibuk di haji tu, sibuk lagi nak sikat rambut cantik-cantik, nak meletak minyak rambut Muhammad. Tak payahlah. Hai'ah kita panggil. Sifat orang yang buat haji memang kusuk masal. Itu sifat dia. Memang tabiat haji begitu. Jadi kalau kusuk masal masa itu memang bagus. Itu kehendak syariat di situ. Memang itu pada masa itu kusuk masal. Sebab dia sebenarnya nak ingatkan kita satu sama. Kalau kita sikat rambut rapi, dah tak sama dah dengan orang ramai. Dia sebab dia lebih kepada sama dan lebih mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Memang ingat betul. Terutama sekali di Padang Arafah tu memang terasa suasana padang mahsyar. Memang terasa sungguh. Dengan panas. Walaupun orang kata ada pokok, tak tahulah kami lah. Masa tu kita buat haji tahun 2000 tu.
Masa tu walaupun ada pokok, ada air pancuk yang ni halus tu kan. Tak terasa pun. Muka ni terbakar. Tak tahulah masa kami tu musim panas. Balik memang bertukar lah. Bertukar ni kulit ni. Panas, memang panas betul. Sebab dia sunatnya kita memang kita berdoa di situ lama. Jadi kita kena ni lah. Baik, nanti kita akan ceritalah macam mana di ni nanti. Baik. Yang ke-10, sunat bahkan menjadi fardu ain kepada orang yang nak buat haji, dia kena belajar cara-cara buat haji. Ini fardu ain. Ini bukan kata sunat ke apalah. Fardu ain kalau dia belum tahulah, kalau dia dah tahu, sunat juga dia belajar lagi. Dia kena fardu ain, dia kena tahu cara-cara buat haji ni tahu. Awak nak buat haji je. Haji apa? Tamaddu' ke, kirang ke, ifrad ke? Haji orang ramai buat tu lah. Susah betul lah kamu. Tak tahu tak buat haji kirang ke, tamaddu' ke, ifrad ke, tak tahu. Haji apabila kita buat umrah dulu, baru haji, itu panggil haji tamaddu'. Kalau kita buat umrah kemudian haji dulu, tapi kena tunggu lama lah, itu dipanggil haji ifrad. Kalau serentak haji dengan umrah, itu haji kirang. Jadi kebiasaannya buat haji tamaddu' lah. Haji tamaddu', haji orang ramai buat haji apa tak tahu. Haji tamaddu' bakal dia tu. Susah macam tu. Kita kena buat, maksudnya kita kena tahu haji tamaddu'. Tak apalah haji tamaddu'. Tamaddu' tu selesa lah. Kita panggil tamaddu' ni selesa. Selesa sebab apa? Sebab kita pergi, kita niat je, nawaitul umrata wa ahram tiba fardallah ta'ala. Saya buat umrah dan berakhiran dengan fardu kerana Allah Ta'ala, pergi buat umrah. Tawaf, sa'i cukup, nanti terus boleh pakai baju biasa. Tunggu 9 Zulhijjah. Itu yang jadi tamaddu' tu, seronok. Selesalah boleh pakai baju biasa. Kalau orang ifrad, dia pergi tak boleh buat tu. Dia tawaf kudung semua kan. Lepas pada tu dia tak boleh. Dia tak boleh tinggalkan, tanggalkan pakaian dia. Dia duduk dalam ihram itulah sampai 9 Zulhijjah. Kalau kena buat ifrad kapal terbang pertama, memang rasanya tak ada orang buat rasanya ifrad. Kapal terbang pertama, ifrad biasanya orang tak buat. Orang yang buat kapal ifrad ni haji penerbangan terakhir, baru buat haji ifrad, ataupun yang kedua sebelum ke, kan? Baru buat haji ifrad. Itulah. Tapi yang afdal ikut mazhab Syafi'i, haji ifrad lah. Kalau ikut orang tanya, memanglah khilaf di situ. Mana yang lebih afdal? Memang berlaku khilaf ulama di situ. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang afdalnya haji ifrad. Ya, ada setengah orang kata haji tamattu' sebab haji tak kira. Bahasanya ketiga-tiga itu memang sunnah Rasulullah memang ada di situ. Baik. Yang ke-11, bagus dia kebiasaannya berlaku lah benda ni, insyaAllah. Suhbatul rafaqa'is salihin. Bila dia nak cari kawan masa nak pergi haji, cari kawan-kawan yang soleh, yang baik, yang boleh ingatkan di waktu solat, dan sebagainya. Mencarilah kan. Jangan nak pergi haji siap dengan pasang muzik lagi dan sebagainya, tak betul lah kan. Jadi kena sunat dia cari kawan-kawan yang soleh. Maknanya kalau dia ingatkan, kalau lupa ingatkan, ni kita tak semayang lagi, ni nak semayang di mana? Itu kawan betul. Macam mana kita nak semayang? Macam mana kita nak semayang? Itu kawan itu lagi kan. Cakap, buat dakwah masa kita buat sepanjang buat haji dan sebagainya, cakap benda yang baik. Payah ni kita kena latih sungguh-sungguh. Baik. Yang ke-12, an yakuna yaduhu an takuna yadu fadirah min mali tijar. Maknanya kalau boleh yang ke-12 mestilah tangan dia tu kosong daripada barang-barang perniagaan, sama ada ketika pergi ataupun ketika pulang khususnya lah. Kan? Sebab memang ini cabaran lah juga. Bila kalau orang yang dah biasa pergi, kan? Dia tengok barang di sana, barang negara kita di sana dijual dengan harga mahal, barang di sana yang jual murah dijual di sini dengan harga mahal. Itu cabaran lah kan. Tapi jangan, sunatnya kalau boleh kosongkan tangan daripada barang-barang perniagaan. Ini khususnya yang kita nak jaga sangat ni, Hajjatul Islam lah. Haji yang mula-mula sekali yang kita pergi. Jaga sungguh. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebab yang kita risau ni ialah perkara-perkara tersebut mempengaruhi keikhlasan kita kepada Allah.
Maka Allah Ta'ala menyebut mereka itu tidak diperintahkan maka supaya mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan beragama, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kena ingatlah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Mana sahnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya akan memperolehi apa yang dia niatkan. Kalau dia pergi haji untuk betul-betul takarrub kepada Allah, kepada Allah, dapatlah Allah Ta'ala haji mabrur. Tapi kalau dia pergi tu dengan niat untuk berniaga, untuk melancong, dapatlah kan. Jangan, jadi susah keadaan sekarang, keadaan ni kan. Dia betul-betul bulatkan niat ni semata-mata kerana Allah. Baik. Yang ke-13, perkara yang dia kena jaga ialah dia kena usahakanlah kalau boleh safar tu yang sunatnya ialah hari Khamis ataupun hari Isnin. Kalau boleh lah kan. Kalau kita tak haji pun kita nak musafir ke mana-mana, yang sunatnya hari Khamis ataupun hari Isnin. Pagi Khamis ke, pagi Isnin ke, baguslah. Maknanya sunatnya begitulah. Di mana daripada Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala qallama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar illa yaumal khamis fa in fatahu fa yaumul itsnain idh fihi hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Sedikit sangat, jarang sangat berlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar melainkan pada hari Khamis. Jarang sangat pada hari lain. Kebanyakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nak safar pada hari Khamis. Tapi kalau dia tak dapat hari Khamis, maka baginda akan safar pada hari Isnin. Kerana itulah pada hari Isnin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah pada hari Isnin. Dan bagusnya pagilah. Sebelum subuh ke selepas subuh ke pagi, maksudnya bagusnya ialah pagi. Nah, sebab dia bila berpagi-pagi ni dia termasuk dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dia macam-macam bentuk riwayat ni. Ni satu riwayat. Ada riwayat yang Allahumma barik fi bukuri ummati. Ada juga lafaz yang macam tu. Tapi ni Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan untuk umatku pada berpagi-pagi mereka. Kalau kita nak buat baik, pagi-pagilah bagusnya. Pagi-pagi lagi cakap kebesaran Allah. Pagi-pagi lagi kita buat ziarah. Pagi-pagi lagi kita pagi-pagi ni memang mulakan, memang biasa rutin harian kita. Pagi-pagi celak mata kita baca Quran kan, ambil wuduk, baca Quran. Benda-benda yang seperti inilah memberi keberkatan. Baik. Yang ke-14 ialah perkara yang sunat bagi orang yang nak mengerjakan haji dalam adab-adab ni. Sunat dia sembahyang 2 rakaat sebelum pergi. Yusalli rakaatain. Sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi kena jagalah. Sembahyang sunat 2 rakaat ni hanya dibolehkan pada waktu yang bukan waktu tahrim. Kalau dia bertolak waktu selepas asar, tak adalah sunat 2 rakaat ni, tak ada. Sebab dia sembahyang sunat ni sebelum safar. Jadi kalau sebab tu ada sebelum dia sembahyang tu sebelum sebab tu, maka dia tak boleh. Sembahyang sunat yang sebab dia ada dahulu tak apa. Sembahyang jenazah, sembahyang wudu, sembahyang tahiyatul masjid. Sebab-sebab yang sebabnya ada sebelum sembahyang. Maknanya kalau sebelum kita sembahyang tu, kita masuk masjid dulu baru sembahyang kan. Kita ambil wudu dulu baru sembahyang. Jenazah dah ada baru sembahyang. Ini sebab-sebab yang ada lebih awal daripada sembahyang. Ini tak apa waktu tahrim pun, tak apa. Adapun safar untuk sembahyang sunat safar, ini tak boleh waktu tahrim. Dan bagusnya dia baca sembahyang 2 rakaat. Dalam rakaat yang pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua baca Qul huwallah. Selepas baca Fatihah lah maksudnya. Selepas baca Fatihah, rakaat pertama baca Qul ya, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma khallafa ahadun an ahlihi
afdala min rak'ataini yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safar. Ma khallafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safar. Tidak ada satu perkara yang ditinggalkan oleh seseorang untuk ahli keluarganya yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dia sembahyang ketika bersama mereka sebelum safar. Itu 2 rakaat tu. Bukan tinggal duit tu, tinggal tu. Tapi yang paling baik, tinggalkan sembahyang 2 rakaat. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik sekali. Jadi ini yang Rasulullah beritahu kan. Ini yang kita kena datang. Kepada perkara ini kita kena datang. Kita kena usaha untuk datang kepada amal. Kan? Dan kita kena ingat bahawa pemeliharaan Allah Ta'ala itu dalam amal. Kita tengok bila kita safar, kita tengok macam-macam musibah yang berlaku. Sebab kalau kita perhati betul-betul, sebabnya ialah kerana tak jaga amal. Kan? Lepas subuh, waktu tahrim ialah lepas subuh, lepas asar, kan? Itu lepas subuh sehingga matahari tegak tu lah. Sehingga matahari segalah matahari tu. 20 minit selepas terbit matahari. Itulah. Asar tu straight lah sampai ke maghrib. Dan waktu matahari tegak atas kepala, zawal, itu lebih kurang 2 minit sebelum betul 2 minit sebelum masuk waktu zuhur. Tu waktu tahrim juga. Sembahyang zawal. Itu 2 minit sebelum. Jangan, itu tak nak. 2 minit sebelum waktu zuhur tu tak. Itu waktu tahrim juga. Waktu haram. Baik. Dan sunat selepas dia bagi salam ini, sunat selepas dia sembahyang sunat tadi 2 rakaat kan. Bila sembahyang sunat 2 rakaat, selepas bagi salam sunat dia baca ayat kursi. Ini untuk haji, tetapi boleh juga untuk safar-safar biasa pun boleh. Sunat lepas pada sembahyang 2 rakaat, sunat baca ayat kursi. Dan sunat juga baca li'ila fi Quraisy. Kan? Ini sebab ada asar daripada salaf. Mana ada asar daripada golongan sahabat yang melakukan amalan ini. Kan? Sebab maklumlah ada keberkatan dalam ayat Quran tadi kan. Supaya dalam amal kita buat ada keberkatan sepanjang masa. Kan? Di mana anak man qara ayatul kursi inda khuruji min manzilin lam yusibhu syai'un yakrahu hatta yarja min mansakihi. Kan? Diriwayatkan bahawasanya sesiapa yang baca ayat kursi ketika dia keluar daripada rumahnya, dia tidak akan ditimpa sesuatu yang dia tak suka sehingga dia kembali daripada ibadat haji. Ini tak baca, tak buat, macam mana? Tak kena. Sembahyang 2 rakaat, kemudian tolaklah kan. Sembahyang 2 rakaat, kemudian doa safar, kemudian lepas pada salam tu baca ayat kursi. Kemudian insya-Allah selamat dalam perjalanan raya ni. Insya-Allah. Kena jaga, kena datang kepada amal. Selepas pada baca ayat kursi, berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Apa-apalah doa yang termudahlah paling kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun doa safar. Doa safar kan? Allahumma ja'al fi safarina hadzal birra wat taqwa min al amali ma tarda. Allahumma atri 'anna bu'dah. Allahumma atri 'anna bu'dah. Allahumma atri 'anna bu'dah. Kan? Ya Allah, Allahumma atri 'anna bu'dah tu, ya Allah, pendekkanlah perjalanan kami yang jauh. Allah Ta'ala bagi singkat, mudah perjalanan. Ni banyaknya kenapa? Kerana penat dah. Kalau man tu penat, ngantuk. Itu yang masalahnya. Jadi kena jagalah dia punya ni. Kalau kita jaga, tengok dari segi masa nak safar tu bila. Dan dia kena minta kepada Allah al-i'anah wa taufiq fi safari wa ghairi min umurihi. Dia kena minta pertolongan daripada Allah, minta taufik daripada Allah dalam perjalanannya dan semua urusan dia. Kemudian ini dalam bab haji dia panjang sikit, dia cermat sikit. Memanglah bila dah bangun selepas pada berdoa, bangun saja baca doa. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika atasamtu. Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtamma bihi. Allahumma zawidni taqwa wa ighfir li dhanbi. Allahumma inni a'udzubika
min an adillah. Ni semalam. Allahumma inni a'udzubika min an adillah au udalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya tawakkaltu ala Allah la haula la quwwata illa billah. Ni Allahumma inni a'udzubika an adillah min an adillah ni doa yang biasa kita bacalah sebelum setelah kita keluar rumah tu kan. Ni biasa, cuma tambah sedikit saja sebab oleh kerana dia ibadat haji, dia tambah sikit sebelum. Allahumma ilaika tawajjahtu. Ya Allah, kepada engkau aku kepada engkau aku menuju. Sekarang aku tuju kepadamu ya Allah. Wa bika atasantu, dengan engkau lah aku berpegang teguh. Dengan engkau maksudnya dengan agama engkau aku berpegang teguh. Allah makfini ma ahammani. Ya Allah, cukupkanlah untukku apa-apa keperluan yang menjadi perkara yang aku penting untukku. Wa ma lam ahtama bi, ataupun perkara yang aku tak anggap penting pun, kalau benda itu perlu, maka cukupkanlah keperluanku. Allahumma zawidni taqwa. Ya Allah, bekalkanlah aku dengan ketakwaan. Waghfir li dzambi, ampunilah dosaku. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau min an adilla, daripada aku sesat, au udalla, ataupun aku disesatkan oleh orang. Jangan sampai aku sesat ataupun aku disesatkan oleh orang kan. Kita bukanlah sesat jalan, sesat terpesong daripada akidah yang betul, terpesong daripada ajaran yang betul. Au azila au zala, ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada aku tergelincir ataupun aku digelincirkan oleh seseorang kan. Kita minta berlindung. Au azlima au uzlama, ya Allah, aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada aku menzalimi seseorang ataupun aku dizalimi oleh seseorang. Au ajhala au yujhala, ya, ataupun aku bersifat bodoh ataupun aku diperbodohkan oleh orang. Kita minta berlindung. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini paling kurang lah ni. Ataupun paling kurang bila kunci saja bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baca doa itu saja pun syaitan kata kufita kan. Dia kata kau tak, dia kata sama geng dia, kamu tak boleh kata apa dah. Dia telah dilindungi, dia telah dipelihara, dia telah dijaga. Engkau tak boleh ganggu dia sepanjang dia kan. Ni lah. Yang ke-15 sunatnya ialah dia mengucapkan wadi'at, selamat tinggal. Dia ucap selamat tinggal kepada keluarga dia, jiran tetangga, kawan-kawan dia kan. Dan mereka pun ucap menghantar dia. Kalau yang hantar ke airport ke kan, ucap selamat tinggal kan. Astaghfirullah, itu ucapan dia. Astaghfirullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Astaghfirullah. Mana setiap orang tu dia kata kepada kawan dia, dia kata kepada, maknanya orang yang nak ditinggalkan itu baca astaghfirullah, aku minta kepada Allah Ta'ala supaya simpankan dinaka, agama engkau. Simpan tu maksudnya jagalah, pelihara, jangan hilang. Wa amanataka, dan amanah, sifat amanah engkau. Pergi ke mana-mana pun ada, masih ada sifat amanah. Wa khawatim amalik, dan kesudahan amal engkau yang baik. Kita tak tahu kan, al-amal al-umur wal amal bil khawatim. Amalan yang seseorang itu yang dikira ialah kesudahan dia, yang kita takut tu. Jadi kalau kita buat amal pun kesudahan kita macam mana. Sebab itu ulama-ulama besar, bila ialah sama je sama sekarang ni pun, bila orang datang puji dia, dia tak suka. Dia kata jangan, kamu jangan kata apa-apa lagi. Keadaan aku sekarang ni, jangan kamu kata apa-apa lagi. Nak tahu seorang tu baik tak baik, tengok dia meninggal nanti. Meninggal dalam keadaan macam mana. Begitu. Tengok dia ketika dia nak meninggal nanti, dia macam mana. Dia boleh mengucap ke tak boleh mengucap? Boleh tak kata la ilaha illallah ke tak boleh? Dia kena tengok kesudahan tu. Innam al-amal bil khawatim. Sebab tu kita, ialah satu perasaan kita tak suka kepada kemungkaran kan. Betul lah. Tetapi jangan kutuk habis-habis. Kalau kita kadang-kadang kita kutuk orang yang buat maksiat tu, kita kutuk habis-habisan. Sahabat tak begitu. Sahabat dia tak kutuk pada pelaku maksiat tu, tapi dia benci kepada maksiat. Maksiat tu dia benci, tapi jangan kutuk dia. Sebab kita risau yang kutuk-kutuk sangat, benda tu berpatah kepada kita balik. Alhamdulillah kan. Nanti Allah Ta'ala uji kita terbuat benda-benda maksiat macam tu. Imam Ghazali dah letak dalam kitab dia, Imam Al-Naim pun,
Macam mana orang tu boleh berpaling kan? Sebab dalam hadis itulah yang kita takut tu. Seorang tu sentiasa buat amal yang baik sehingga sabaqahul kitab. Kitab mendahului dia. Sehingga akhir sekali dia berpaling daripada amal yang sama di istiqamah baik tu menjadi amal yang buruk, dan dia akhirnya dia mati dengan amal yang buruk. Alhamdulillah. Ada orang yang amalnya berterusan jahat, tetapi sabaqahul kitab, kitab mendahului dia sehingga dia berubah menjadi orang yang baik dan dia mati dalam keadaan baik. Jadi ni kita kena jaga ni selalu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, wa ta'atik, dalam ketaatanmu. Itulah doa yang Rasulullah banyak baca tu kan. Zawadakallahu taqwa, mudah Allah Taala bekalkan engkau dengan ketakwaan. Wa ghafara dzambaka, dan mengampuni dosa engkau. Wa yassaratal khaira haitsu kunta, dan memudahkan engkau kebaikan di mana saja engkau berada. Itu doalah. Astagfirullah dinaka wa amanaka wa khawatima amali. Kurang-kurang di situ pun tak bedah, cukup dah. Kan, astagfirullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Paling kurang kita doakan. Kan. Baiklah, yang ke-16 ialah sunat dia berdoa ketika nak keluar tu. Sunat bila dia keluar daripada rumahnya, dia berdoalah. Tadilah doa tadilah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya. Ataupun tambah lagi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kan, sekurang-kurangnya bismillah, takkanlah tak boleh ingat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kan, masa kunci rumah tu bismillah, bukan bergantung pada kunci itu saja, tak, bismillah. Banyak lagi keselamatan rumah ni, bukan kunci itu saja. Banyak rumah semua berkunci belaka yang masuk tu kan. Yang pernah masuk tu semua kunci dengan alarm lagi ada. Masuk sebab tadilah. Dia bukan itu syarat saja tu. Yang betulnya ialah amal tu kita kena jaga. Macam Abu Darda bila dah dibaca keluar rumah, orang kata rumah terbakar, rumah kamu dah terbakar. Tak ada, mak tak terbakar. Rumah terbakar, aku tengok semua habis rumah terbakar. Tak. Pergi tengok, tak, rumah lain semua terbakar, rumahmu tak terbakar. Itulah. Dah aku kata dah. Dah kan aku dah kata. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan janji Allah Ta'ala. Rasulullah beritahu bila baca doa, kan, tak jadi musibah macam tu, tak kena. Ni berlaku litar pintas, sama juga. Sibuk kunci apa, berlaku litar pintas, habis terbakar, habis hangus. Jadi susah juga. Jadi kita kena macam tu kan. Siapa yang baca doa tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah haula wala quwata illa billah, dikatakan hudita, engkau telah dapat hidayah, wa kufita, engkau telah dilindungi, wa wukita, engkau telah dipelihara. Apa lagi nak? Kan? Bukan setakat itu, bila kita nak keluar ke masjid ni pun bacalah doa ni, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kan? Ayat Quran, kadang-kadang kita tambah lagi dengan ayat Quran, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala sebaik yang menjaga, dia Maha penyayang daripada segala yang penyayang. Dan surah Kahfi tu, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Kan? Bacalah, maknanya bila kita kunci tu baca doa tu. Baik, yang ke-17 antara perkara yang sunat dia kena tu ialah ketika naik kenderaan dia kena doa. Ni takkan tak ingat doa kenderaan. Ketika pijak saja, pijak. Kalau kita naik LRT ke, naik kereta ke, pijak masuk bismillah. Kan? Kereta tu agak payah nak masuk. Kalau kita naik bas mudah kan. Pijak kalau kita naik kereta payah dia masuk macam ni. Kereta kita tu lah masuk ke kiri gitu. Tapi tak apalah, duduk aja baca bismillah. Dia kalau jenis kenderaan tu ke LRT, kita pijak je kaki kanan. Dengan kaki kanan pijaknya bagusnya. Sunatnya pijak kaki kanan, baca bismillah. Kan? Bismillah. Pijak. Baca bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Maksudnya bismillah. Pijak. Kemudian bila wa idza stawa ala dawati, bila dah sama, maknanya kalau kita sekarang ni duduk, baca alhamdulillah. Kalau tak boleh duduk di LRT, bacalah juga alhamdulillah. Tak boleh duduk, tak baca lah alhamdulillah, tak dapat duduk. Tak baca, boleh naik LRT tu pun, boleh naik kereta tu pun dah alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Dan sunatnya ialah senyum. Tak tahu sebab apa, tapi sunat kita bila naik kenderaan ni senyum. Bila kita, ialah itu mungkin sebab satu rahmat.
Baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita kena ingatlah, walaupun kita naik kereta pacuan 4 roda pun, kereta saya ni kuat ni. Tak. Maha suci kena baca ni. Dia kata ni doa orang naik unta. Tak ada lah. Itu tak kira naik unta ke naik apa ke naik jet pun. Subhanallazi maha suci ta sakhkhara lana hadza, yang menundukkan untuk kami kenderaan ni. Ama kunna lahu muqrinin, sedangkan kami memang tak mampu untuk mengawal, untuk menguasai kenderaan ini. Dia bawa kenderaan ini, kami tak mampu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kami ini semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kita rasa kita boleh tak, walaupun kenderaan moden ni pun kita kata kita lah tekan switch, tekan pedal. Berapa banyak yang bijak yang ada tu semua rempuh semua tu, bukan yang bijak lesen besar belaka tu. Mana bijaknya? Tak ada. Yang tak ada rekod apa pun, kan, langgar rempuh. Sebab tadilah kemungkinan berlaku ni memang kita tak boleh nak jangka. Jadi kita jangan rasa ni, sebab kemungkinan tu. Kemudian bila dah duduk, tadi bismillah kan, bismillah baca doa. Kemudian bila duduk baca alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu kita alhamdulillah. Kalau tidak baca bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nak baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ini sebut alhamdulillah 3 kali. Semua ikut menyebut Allah akbar 3 kali. Allah akbar, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali. Kemudian baca subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Li hadis sahih fi dzalik. Ada hadis sahih. Jadi apa lagi? Subhanakallahumma Allahumma inni a'udzubika, ataupun kita baca subhanakallahumma, ataupun kita baca Allahumma, inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah kan. Kita biasa kena naik saja bismillah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Rabbi inni zalamtu, apa kita baca ni tu? Subhanallazi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ni apa cerah? Allahumma inni Allah ta'ala rabbi inni ataba Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacalah kan. Kemudian kalau tak cukup lagi, tambah lagi doa. Kalau orang Arab dia baca doa ni, Allahumma hawwin alaina safarana watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan untuk kami perjalanan kami ni. Mudahkanlah dan dekatkanlah jaraknya yang jauh tu jadi dekat. Walaupun jauh, kadang-kadang dengan baca doa ni dia jadi mudah perjalanan tu, rasa singkat. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Ada riwayat tambah lagi wal mal wal walad. Ya Allah, engkaulah temanku dalam perjalanan dan engkaulah penggantiku untuk keluargaku yang kutinggalkan dan harta yang tinggalkan dan anak. Setengah riwayat tambah lagi wal walad. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i safar. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada kesusahan safar ni kan. Safar ni memang qita'atun minal azab. Safar ni walaupun dalam kenderaan canggih macam mana pun, dia terasa kesusahan dia, memang terasa susah dia tu. Wa ka'abatil munqalab, dan kesudahan tempat kembali yang tak baik. Kadang-kadang kita tak nak balik daripada safar, tengok benda yang tak bagus. Tak nak. Kita nak berlindung. Wasu'il manzar, dan kepandangan yang tidak baik fil ahli, terhadap keluarga, wal mal wal walad, harta dan anak. Kita nak bila kita balik, kita tengok ahli keluarga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan terjaga kan. Kita nak macam tu. Jangan dia sepanjang kita tinggalkan macam-macam musibah kena kan. Kita minta berlindung lah kan. Baik. Yang ke-18 sunatnya ialah kalau boleh kita safar tadi pada waktu malam kan. Sebab tu sebelum subuh kita safar, baguslah kan. Kalau kita berjalan jauh sebelum subuh ni bagus jalan. Sebab kita berhenti pagi sebelum subuh, kemudian kita sampai tu pun kan dah matahari tegak tu, kita dah sampai sebelum tu kan. Cantiklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alaikum bidul jati. Maknanya kalau tak boleh subuh pun, kalau tak boleh malam pun pagilah. Ni. Alaikum bil judi fa innal arda tutfa bil lail. Di atas yakinlah kan. Hendaklah kamu membiasakan diri kalau nak safar di waktu malam. Kan? Kerana apa dia? Kerana bumi itu dilipat pada waktu malam. Macam mana cara dilipat? Allah alam.
Cuma yang pasti bagi orang yang biasa safar, dia boleh rasa bahawa perjalanan malam lebih singkat daripada perjalanan siang. Kan? Kalau siang tu 7 jam, malam jadi 6 jam. Disingkat. Dan kalau hari ni pun mudah elakkan jam ke sebagainya malam kan. Kalau siang tu. Jadi kalau dulu sunatnya bila kenderaan tu rehatkan. Kalau kita hari ni pun gitu juga kan. Jangan seterip jalan tak ada rehat langsung. Baguslah rehat kan. Kalau kita dengan kenderaan darat ni, berhentilah rehat setengah-tengah jalan tu. Kalau dulu memang suruh betul, memang ada perintah supaya memberi kerehatan pada binatang. Sebab dulu kenderaan dia ialah unta dan tapi sekarang ni pun kereta kita perlu rehat. Kan pakai story tak berhenti-berhenti langsung kan. Kita pun perlu berehat, kenderaan pun perlu berehat. Itu sunat tu. Sunat memberi kerehatan pada kenderaan. Yang ke-19, kita tidak bermewah-mewah dalam pakaian, dalam makanan, dalam apa keadaan pun jangan bermewah-mewah sangat, jangan. Tidak bermewah-mewah. Jangan biasakan bermewah-mewah. Kan? Kalau makan jauhkan daripada kenyang yang melampau. Mula sawalah. Kan? Elakkan daripada perhiasan yang melampau, kemewahan. Nak makan pelbagai jenis makanan. Kan? Terutama sekali orang haji, memang kita dah beritahu, memang al-hajj ash'as aghbar. Orang haji ni memang kedudukan dia, memang amalan dia ialah berdebu dan kusuk masai dan berdebu. Memang kita tak adalah nak sikat rambut ke nak minyakkan rambut, tak payah dah masa tu. Sebab kita nak ingatkan kita kepada mahsyar ni. Kan? Jadi sebab tu kita kena pada sepanjang perjalanan ni kita kena bersopan santun, akhlak baik. Kalau kita dengan orang, kalau kita jadi amir pun, kita ketua pun, kita muamalah dengan kasih sayang dengan mereka. Kan? Kalau dengan kita naik kenderaan pun, kita jaga kenderaan tu pun hak dia juga tu. Kan? Dan elakkan daripada bertengkar. Ni elakkan daripada bertengkar. Elakkan daripada berasak-asak. Kan? Nak berbuk-berbuk, berasak-asak. Elakkanlah. Kan? Tempat-tempat yang biasa apa dia? Tandas, tempat nak minum air, tempat apa lagi biasa. Kalau ibadat haji, dia itulah masa. Tak apalah kalau orang tolak kita tu, terpulang kita senyum saja kan. Kita jangan. Memang campur sungguh. Terutama kita orang Melayu ni, kita pantang kepala kita orang sentuh kan. Apa lagi pom tak kepala, ya Allah ya Tuhan. Maklumlah kita ni kecil. Yang kita ni dengan dia orang Arab ke orang mana, dia kita duduk macam ni, dia nak lalu lah kan. Ni dia tak pegang atas kepala kita. Allahu Akbar, ya Allah. Kita memang orang Melayu daripada dulu dah memang pantang orang sentuh kepala. Ini bukan sentuh, dia tekan atas kepala kita. Ya Allah. Tekan dua kepala, mak. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis tu. Kita memang tak faham. Dulu bila kita baca jangan melangkah, sebab kita tak tengok orang Melayu. Biasa orang semalam Jumaat pun kita tak nampak orang Melayu ni dia langkah bahu orang. Tapi orang Arab memang berlaku macam tu. Dia langkah kepala kita. Tengah sujud tu dia langkah. Dia boleh langkah masa sujud tu. Dia boleh langkah kepala kita. Ya Allah ya Tuhan ku, saya kata tak tahulah. Itu yang sujud kan. Bangun tu rasa gelap. Sujud balik. Langkah macam. Sepatutnya kalau kita ada sutir. Kalau kita ada dinding lah. Maknanya kita sekat lah. Memang. Ya. Memang dia, tapi kalau kita semayang antara sah tak payahlah. Tapi kalau kita semayang di depan dinding, depan tiang, kita sekat macam tu. Antara sah memang payah nak. Memang kita sekat. Kita sekat. Harap dia sekat. Tapi kena jagalah kan. Sebab kalau di Masjidil Haram tu, kalau di depan Kaabah tu tak ada dah masa tu.
Sebab masa itu yang dia jadi masalah, bukan masalah apa, masa tawaf, masa orang azan, dia masih lagi tawaf tu nak habiskan tu. Tapi bila orang azan, bila orang dah habis azan, orang akan sekat. Tak boleh lah sebab orang nak sembahyang. Masa tu dia lari ke saf ni. Masa itulah saf di depan tu memang terlalu padat. Memang dia akan duduk lah berkeadaan sekalipun. Dia bertindih-tindih kita masa tu. Kita memang macam tu saja boleh sujud. Itu dia tangan kita sujud. Memang tak boleh. Tak letak begini pun tak boleh. Letak memang kita punya tangan kita di bawah macam tu. Kita kaki kita kapak begitu. Dia boleh buat macam tu tengah sembahyang. Dan lepas tu dia kadang-kadang dia tak jumpa juga. Dan kerana kita pun rapat dah sujud pun dah macam tu, dia sujud atas belakang kita. Itu saya dah buat semua, saya kena belakang tu. Itu di depan Kaabah, kena belakang. Nak buat macam mana? Tapi kalau kita sujud, kalau ikut hukum, sujud di atas belakang orang ni, kalau dia dah jadi sama tinggi dengan punggung dia, tak sah lah. Tapi kalau dia sujud atas belakang, tapi dia punya punggung dia lebih tinggi pada kepala, masih sah lagi lah. Sah lagi, masih sah lagi. Jangan buatlah macam tu. Cuma nak kata dari segi hukum tu, jangan buat. Sebab nak dapat haji mabrur, tak boleh buat benda-benda macam tu. Ya, kalau betul terdesak. Kalau betul-betul terdesak. Tapi setakat yang wallah alam kot dia besar pun, tubuh kita ni kita boleh lipat ke ni. Jadi mana bongkok macam tu lah kita sujudnya. Tapi kerana dia nak selesa, dia nak macam biasa juga, tu yang jadi macam tu. Tapi tak tahulah. Sebenarnya kita kalau kita tu tak jadi macam tu. Dia kerana dia duduk mungkin di tengah saf tu. Dia duduk, tak tahu macam mana dia boleh sujud atas belakang. Baik, kena jaga ni. Dan dia kena jaga lidah. Wa yasul lisana min asyatmi. Daripada maki amun, ribah, mengumpat, melaknat haiwan pun tak boleh. Saya kata melaknat manusia, melaknat haiwan tak boleh. Dan apa-apa saja lafaz, kalimah-kalimah yang keji, dia kena jaga. Man hajja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man hajja fala yarfus. Sesiapa yang mengerjakan haji, jangan dia rafus. Jangan dia mengeluarkan kata-kata yang kesat. Jangan. Walam yasuk, jangan dia buat perkara yang keji. Kharaja, siapa dia yang haji, dia tak buat benda-benda macam tu, kharaja min dzunubi kayaumin waladatu ummuh. Dia akan keluar daripada dosa-dosanya sebagaimana hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih. Dan dia kena yarfuk. Ni pun kena jaga juga. Dia kena berlunak dengan orang yang minta sedekah, orang yang lemah. Jangan tengken sesiapa. Jangan kata apalah tadi nak minta sedekah, nak buat macam mana. Kita tak suka pun kita buat tak tahu gitu je. Jangan kita ada perasaan yang tak baik terhadap dia pun kita tak nak. Apa minta sedekah dengan kita? Orang nak itu sibuk dia. Jangan ada. Kalau kita nak bagi, kalau tak nak sudah. Wala yubihhu ala khuruji bila zat. Jangan cela dia. Dia keluar pergi haji tanpa bawa bekal tu, jangan kita cela. Biarkan dia lah kan. Kita bahasanya kita jangan pedulikan orang. Biarkan dia tak ada bekalan ke, dia tak ada apa. Lebih pada mahsyar nanti kita boleh kata ke orang, itulah kamu. Boleh kata macam tu. Tak boleh kata. Masa hari akhirat ni, masing-masing akan lari. Bayangkanlah kita pun tak boleh nak kata. Kalau boleh kita naklah jaga, tengok mana anak saya, mana isteri saya kan. Tak. Yauma yafirru al-mar'u min akhi. Hari akhirat ni hari yang seorang tu dia akan lari daripada saudara mara dia. Wa ummihi wa abi, dia akan lari daripada ibu bapa dia. Wa sahibati wa bani, bahkan dia akan lari dari isteri dan anak-anak dia. Sebab apa? Likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan setiap orang pada pada hari tersebut dia sibuk dengan urusan diri dia sendiri yang menyebabkan dia tak nak ambil tahu tentang hal orang. Tak boleh ambil tahu. Aku ni belum tentu lagi nak masuk syurga ke tidak ni. Nak ambil tahu hal kamu macam mana aku. Jadi kita pun begitulah masa buat haji ni. Kita pun tak tahu lagi macam mana keadaan haji kita. Jangan sibuk dengan keadaan orang lain. Jangan. Biar dia lah. Dia tak ada bekalan ke, dia tak ada apa, biarkan dia. Bahkan yang bagusnya, bantu dia kalau boleh. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya doa lah supaya Allah Ta'ala mudahkan dia. Itu cara dia. Doa lahu bil ma'unah. Doakan untuk dia supaya dia dapat pertolongan.
Yang ke-20 ialah makruh kita bersendirian pergi safar. Jangan, makruh. Orang yang safar seorang diri syaitan, safar 2 orang pun syaitan, 3 orang tu baru betul. Jadi kalau boleh elakkan, kalau nak safar pergi haji khususnya lah, pergi lain pun, kalau boleh naik motor tu elakkanlah. Mak naik motor seorang, ataupun paling tidak 2 orang. Kecuali kalau dia maknanya ada kawan-kawan lah, 2-3 orang lain. Naik motor seorang, naik motor 2 orang, memang tak bagus. Memang itu dilarang. Sebab dah nampak dah buat benda yang dilarang tu yang jadi masalah tu. Seorang naik motor. Bagus kalau payah sangat tak payah naik motor, tinggal motor naik bas. Ramai-ramai kan. Dia pun apa ke, kenderaan ke, taksi. Kalau sampai di tengah jalan, kita ni biar bacalah. Atau baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha'. Bila kita safar, malam tengah safar, sunat kita baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man. Tak akan mudaratkan dia apa-apa pun. Tak boleh mudaratkan dia. Ini bacalah kan. Bila baca, bila menghadap malam, tadilah baca qulillahumma malikal mulk ataupun apa lagi doa ni ketika mana doa apa tadi baca? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ni kita dah minta baca, kita minta baca.